KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Nampak tu tengah duduk depan TV, tapi sambil-sambil kita tengok TV itu, apa kata kita bersiap sedia untuk mendapatkan tips bagaimana nak menjawab SPM. Tapi apakah mata pelajaran kita pada hari ini dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Akmal Hassan, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Bahau Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu Akmal? Alhamdulillah sihat seadanya. Aiman sihat? Saya sihat Cikgu. Saya seronok sangat mata pelajaran ni Cikgu. Sebab saya memang suka mata pelajaran pembinaan domestik ni. Biasalah orang lelaki kan. Biasa, faham. Tapi gurunya guru perempuan. Itu yang menarik sekali. Baik. Dan bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir pada SMK Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Baiklah, terima kasih Cikgu bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah murid-murid sekalian, dah tak lama lagi nak menduduki peperiksaan SPM, okey? Jadi kita tumpukan perhatian pada hari ini dalam mata pelajaran pembinaan domestik. Hari ini Cikgu nak bagi tips untuk kertas 1. Baik, tak apa buang masa lagi. Jom kita bersama dengan Cikgu Akmal. Silakan Cikgu. Terima kasih Aiman. Mari kita mulakan. Hari ini Cikgu akan membincangkan mengenai pembinaan domestik. Kertas 1 seperti Aiman cakap tadi, makanya adalah untuk peperiksaan yang akan datang ini kita akan menduduki kertas pendidikan pembinaan domestik yang akan mengandungi beberapa soalan. Okey, soalannya adalah bahagian A. Kita ada 15 soalan ya murid-murid, 15 soalan bahagian A, dan bahagian B ada 4 soalan. Okey, dan dia adalah jenis instrumennya bertulis ya, bertulis jawab sama ada betul salah ataupun jawab esei ke, kira ke, dia semuanya bertulis, okey. Dan jumlah markahnya yang terlibat adalah bahagian A kita ada 60 markah. 60 markah itu kita ada 15 soalan, dan bahagian B ada 40 markah. 40 markah itu adalah soalan pengiraan, lukisan ataupun lakaran, pengiraan dan esei. Tipsnya di sini adalah Aiman. Ya, satu, bawa alat tulis yang sesuai. Kalau melakar kita perlu pensel, kita perlu pembaris, pemadam. Pengiraan kita perlukan kalkulator. Tulis tu penting tu. Kalkulator, pen, pensel, pemadam, pembaris. Nanti untuk bahagian A kita ada pelbagai jenis soalan. Kita panggil dia objektif, tapi bukan objektif ABC tu. Nama dia objektif pelbagai bentuk. Dia ada macam-macam jenis soalan. Kita akan tengok nanti apakah jenis soalan untuk bahagian A, dan bahagian B apakah bentuk soalan untuk bahagian B. Baik Cikgu, ini dia pembahagian markah. Ya, betul. Dia adalah pembahagian markah dia. Maknanya Cikgu, penting untuk murid-murid mengetahui apakah soalannya dan bagaimana pembahagian markahnya supaya apa? Kita dapat pastikan, okey, bahagian ni aku kena buat betul-betul dan bahagian ni kita kena study sungguh-sungguh. Baik Cikgu, dan selepas ini kita akan mempelajari bagaimana bahagian A, tapi kita nak berehat seketika Cikgu. Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran pembinaan domestik kertas 1. Macam mana nak jawab kertas 1 ni? Baik, jom kita bersama dengan Cikgu Akmal. Terima kasih Aiman.
Untuk bahagian A, pembinaan domestik, kertas 1. Mari kita tengok apakah jenis soalan dan bentuk soalan dia. Okey, ini adalah salah satu bentuk soalan mengenai bahagian 1 dan modul 1. Jadual menunjukkan elemen kelestarian dan teknologi hijau dalam pembinaan. Okey, itu dia punya keyword kelestarian dan teknologi hijau. Ini adalah elemen, 4 elemennya. 1, 2, 3, 4. Dan pilih dan tuliskan elemen tersebut dalam aktiviti pembinaan yang tertera lah. 1. Penggunaan teknologi sistem binaan IBS. Dan kita semula, IBS itu adalah keywordnya, IBS. Apakah jawapannya? Kita tengok apakah jawapannya adalah penggunaan bahan binaan. Kenapa bahan binaan? Sebab IBS itu adalah sejenis bahan. Maka ialah bahan binaan. Seterusnya, laporan penilaian alam sekitar. Di mana dia berlaku? Dia berlaku ketika aktiviti merancang pembinaan. Kerana apa? Kerana EIA ini hanya berlaku sebelum pembinaan itu berlaku. Seterusnya, sumber tenaga dan air. Kenapa sumber tenaga dan air? Kerana penggunaan sumber yang cekap adalah salah satu elemen dalam kelestarian dan teknologi hijau. Seterusnya, untuk mengelakkan untuk mengadakan latihan kepada pekerja. Okey, latihan kepada pekerja, elemen kelestariannya adalah penerapan kecekapan hijau. Penerapan ini adalah penerapan kepada siapa? Penerapan kepada pekerja pembinaan itu. Seterusnya, Aiman, kita tengok soalan nombor 2. Ini adalah jadual menunjukkan jenis alatan tangan yang kita gunakan dalam bengkel dan kerja-kerja pembinaan. Okay, kita ada sudip, kita ada gandin getah, pembaris keluli dan pahat. Nah, inilah alatan yang biasa kita guna dalam bengkel. Biasa, Aiman. Betul. Okey, makanya fungsi dia apa? Mengukur, menanda dan merancang tanda adalah apakah fungsi alat? Fungsi itu, apakah alatannya? Alatannya adalah C. Pembaris keluri, kan? Mengukur. Okey, mengukur. Dia punya keyword lah mengukur. Memotong dan menajam adalah D. Itulah pahat. Pahat tugasnya untuk menajamkan. Membuat kerja bata. Siapa dia? Sudip. Sudip ini bukan sudip masak ya, Mai. Adalah sudip bata. Okay, sudip. Okay? Lain juga, Ya, lain. Jangan guna sudip mak kau. Okey. Seterusnya adalah menukul adalah gandin getah. Okey, gandin getah kita guna untuk kerja-kerja memasang jubin. Seterusnya, ini adalah soalan yang memerlukan pelajar suaikan alatan dan juga fungsi. Seterusnya adalah nombor 3, konkret. Ni agak famous lah konkret ni. Jadual menunjukkan penyataan ciri konkret. Dan sebelum tu, apakah itu konkret? Konkret. Konkret itu adalah campuran simen, pasir dan batu bauk. Dia lain dengan mortar ya, murid-murid. So, apakah ciri konkret? Apakah ciri mortar? Dua perkara yang berbeza. So, makanya kita kena kenal apakah itu konkret. Simen, pasir dan juga batu bauk. So, cirinya adalah, adakah dia tahan lasak? Ya, dia tahan lasak. Konkret tahan lasak. Sebab itulah kebanyakan daripada bangunan dia dibuat daripada konkret. Dia akan mengeras dengan air. Sebab itulah konkret ni, campuran simen, batu bauk dan pasir itu kita kena tambah air. Sebab dia kada tak ada, dia jadi macam tepung tanpa air lah. Tak boleh buat cekodok kan? Macam itulah. Dan adakah konkret itu sukar dibentuk dan dikerjakan? Tidak ya. Kerana sifat konkretlah dia akan mengikut acuan atau bentuk dia. Maka dia mudah untuk dibentuk dan dikerjakan. Serta bahan mudah didapati dan murah. Ya, betul. Bahan-bahan konkret kebanyakannya senang untuk didapati, iaitu simen, pasir dan batu bauk. Maka dia senang didapati dan murah, maka digunakan secara meluas dalam pembinaan. Seterusnya, inilah simbol. Ini antara kegemaran cikgu lah kalau cikgu buat latihan. Ya. Dia simbol ni, tips dia senang. Tipsnya adalah kita kena kenal dan kita kena tahu di mana letak dia. Dan adakah dia simbol apa? Elektrik ke pipe? Macam ni. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Maka perkara yang pertama yang murid kena tahu adalah A itu apa? A itu adalah kipas siling. Kipas siling. Kipas siling. Kipas siling. Ini adalah chandelier. Ini adalah yang B ini adalah water heater atau kita panggil dia pemanas air. Pemanas air musim sejuk ni kan.
Ni adalah simbol dia. Dan ini adalah meter air yang berada di luar rumah tu. Meter air di luar rumah tu. Makanya murid-murid, apa yang perlu adalah untuk modul mengenai simbol ini, kita perlu tengok dan kenal dia simbol apa, barulah kita boleh jawab apa yang dia nak. Untuk soalan ini, dia suruh kita bezakan yang mana simbol elektrik dan mana satu adalah simbol perpaipan. Yang mana adalah paip? Sebab kalau kita dah tahu nama dia, tak ada masalah. Yang elektrik adalah A. Sebab A adalah kipas siling. Dia tahulah dia adalah kipas siling, dia adalah elektrik. Yang elektrik lagi, C. C adalah chandelier. Chandelier tu lampu yang cantik-cantik tu kan? Lampu yang cantik-cantik tu, chandelier ni. Makanya dia adalah simbol elektrik. Dan seterusnya kita tahu pipe adalah pemanas air. B memang pipe. Dan D adalah meter air. So untuk jenis soalan ini, simbol modul 4 dan 7 ini, kita pelajar, murid mesti tahu apakah nama simbol tu. Kalau tak, memang tak dapat jawab langsung lah. Betul? Okay, seterusnya, ini pun simbol juga. Rajah menunjukkan keratan rentas satu substruktur. Maksudnya ada satu bahagian rumah tu, kita buat keratan rentasnya dan dia labelkan dan minta murid tulis apakah yang telah dilabelkan itu. Q itu adalah konkrit. Ini adalah label konkrit ni. Ini adalah simbol konkrit. Ada pasir-pasir, lepas tu ini adalah batu bau. Yang ini adalah batu bau, ini adalah pasir-pasir. Itu adalah konkrit. Seterusnya adalah butter. Butter ini adalah ini adalah butter R. Dia ada dua line. Dua line ini adalah butter. Dan seterusnya, Aiman rasa apa ni S? Ni mesti tanah, cikgu. Macam mana? Sebab dia duduk kat bawah. Ya, betul. Betul, dia adalah tanah. Tanah bezanya dia ada 3 line macam tu dan dia akan merentasi, dia ada banyak line macam tu. Itu simbol dia, cikgu. Simbol tanah, ya. Dia digunakan secara universal lah. Kalau tengok mana-mana plant, kalau ada simbol yang biasa-biasa ini, itulah menunjukkan simbol tanah, konkrit, bata dan tanah. Okey, seterusnya Aiman. Baik, cikgu. Ya, seterusnya adalah menunjukkan kerja membuat kotak acuan. Ini adalah membuat kotak acuan. Kotak acuan tu adalah apa? Kotak acuan tu adalah bekas untuk kita letakkan konkrit di dalamnya. Nama dia adalah kotak acuan yang boleh diperbuat daripada plastik, kayu dan sebagainya lah. Tapi kebanyakannya kita akan buat menggunakan kayu sebab dia nak buka balik. Okey, so dia minta kita untuk susun pada jadual di bawah, tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan bagi kerja membuat kotak acuan. Kotak acuan pada ruang jawapan. First kita nak buat apa? First kita nak buat menyediakan bahan alatan untuk membuat kotak acuan tu lah. Okey, sama ada kayu ke, papan lapis ke, kayu beroti ke. Seterusnya kita mengukur dan menanda pada kayu dan papan lapis. Dah ada, kita ukur dan tanda kat mana kita nak potong. Seterusnya barulah kita memotong kayu dan papan lapis menggunakan apa agaknya Nayaman? Menggunakan gergaji. Gergaji ataupun mesin gergaji. Mesin gergaji. Ya, betul. Pandai Yaman. Seterusnya barulah kita boleh mencantumkan kayu dan papan tersebut. Dan seterusnya mencantum semua papan pendinding dengan menggunakan topang. Dah ada papan 4 tu, lepas tu kita sambungkan mereka. Untuk soalan seperti ini Aiman, penting untuk murid mengingati proses membuat amali ketika di bengkel. Sebab semua kerja ni mereka pernah lakukan di bengkel. So dengan mengingati apa yang telah mereka pelajari di bengkel dan membuat amali, mereka boleh membuat soalan menyusun atau kerja ni dengan baik insya-Allah. Kalau tersalah satu langkah pun kira tersalah juga semua, cikgu. Tak macam tu. Kalau ada yang betul-betul lah. Okey, baik cikgu. Seterusnya nombor 7. Ni pula membuat apa ni? Membuat pemusat gerbang. Pemusat gerbang pun mereka dah buat di bengkel. Okay, langkah pertama adalah C. Apa dia C? Mengukur dan menanda. Okay, besar mana gerbang tu yang kita nak buat? So kita kena ukur dan tanda. Lepas tu seterusnya adalah langkah 2 adalah B. Memotong papan lapis membentuk separuh bulat. Kalau gerbang kita separuh bulat lah. Kalau kita nak buat bentuk kubah lah. Bergantung kepada apa yang kita nak buat. Langkah 3 adalah D.
memotong kayu beroti mengikut bilangan yang diperlukan. Okey, inilah bilangan. Kayu beroti tu yang mana Yang ini kayu beroti Ini kayu beroti, ini papan lapis. Papan kayu beroti tu kita panggil dia. Itu istilah cikgu Ya, itu istilahnya kayu beroti. Okey. Seterusnya adalah lepas tu barulah kita memaku. Memaku tu yang penting adalah sama jarak untuk setiap kayu beroti. Supaya bata tu tak jatuh masuk dalam tu bila kita susunkan. Ini adalah langkah kerja. Juga memerlukan murid untuk mengingat aktiviti yang mereka lakukan di dalam bengkel untuk membuat membuat amali ini. Seterusnya nombor 8. Nombor 8 ini soalan bahagian A pun ada pengiraan. Pengiraan yang agak simple. Rajah menunjukkan jadual kos dan kuantiti kos dan kuantiti. Nama dia jadual kos dan kuantiti. Kita ada kuantiti dan kita ada kos. Kuantiti tu apa? Adalah berapa bilangan yang kita beli. Okey. Untuk soalan ini dia buat untuk menjubin satu kawasan kerja. Jubin. So macam mana kita nak untuk penuhkan jadual ini? Senang saja. Laju kuantiti kita darabkan dengan laju kos. Maka untuk yang ini 45 kita darabkan dengan RM2.90 akan dapat RM130.50. Untuk seterusnya, simen kita darabkan 25 beg darabkan dengan RM22 satu akan dapat RM55. Pasir 0.5 kita darabkan dengan RM70 satu ela dan dapat RM35. Dan simen gam kita ada satu beg kita darabkan dengan RM18 akan dapat RM18. Seterusnya kita jumlahkan saja jumlah ini dan mendapat jumlah yang bawah. Tips untuk soalan seperti ini adalah kita tengok jadual. Jangan panik lah tengok jadual. Jangan panik tengok jadual. Nombor 2, tengok laju tu apa dia. Dia kuantiti darab kos. So kita darab sahaja. Darab bukan tambah. Itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah sila tekan kereta dengan betul. Tekankan kita dengan betul dan salin jawapan juga dengan betul. Dan bertenang dan kira juga dengan betul. Tapi simbol RM tu macam mana cikgu? Simbol RM kenapa? Maknanya perlu ditulis juga cikgu. Tak tulis pun tak apa. Yang penting nombor ini mesti betul. Baik cikgu. Nombor betul perpuluhan 2 2 perpuluhan jangan 1 je. Okey. Untuk seterusnya adalah langkah kerja memasang jubin dinding. Ini pun mereka telah lakukan diamali di bengkel. Memasang jubin di dinding. Perkara pertama yang lakukan adalah langkah 1. Langkah 1 adalah C. Sediakan permukaan dinding yang rata. Yang penting adalah rata. Nombor 2 adalah E. E adalah membuat rancang tanda pada dinding tu bukan pada jubin. Rancang tanda pada dinding. Seterusnya A adalah memasang pelurus untuk memastikan jubin kita sentiasa lurus dari peringkat bawah sekalipun. Langkah 4 adalah D. D adalah menampal jubin dengan menggunakan penjarak jubin supaya jarak dia sama-sama. Sama semua jarak dia, penjarak jubin nama dia. Dan last sekali adalah kita mestilah membuat meletakkan grout di sambungan jubin. Grout tu apa? Grout itu adalah simen yang kita letakkan di celah-celah jubin itu. Itu namanya grout. Dia hanyalah simen campur air sahaja. Tak ada pasir. Kapur pun boleh. Okey. Seterusnya adalah perbezaan antara usahawan dan peniaga. Macam sama tapi dia berbeza. Apakah usahawan, apakah peniaga, dan dia ada ciri-ciri dia sendiri. Okey, untuk ciri usahawan, yang pertama adalah risiko yang besar. Usahawan perlu menanggung risiko yang besar. Seterusnya usahawan juga seorang yang menginovasikan terhadap produk. Produk tu yang dah ada, dia inovasikan. Something new, so dia jadi usahawan. Tapi peniaga, modal dia sedikit. Bukanlah sedikit tu 20 sen, bukan. Maksudnya berbanding dengan usahawan, dia itu lebih sedikit. Dan seterusnya, keuntungan dia adalah jangka pendek. Maksudnya kalau dia berniaga hari ini, untungannya adalah pada hari ini. Maknanya cikgu, kalau kita tengok bahagian A ni, murid-murid perlu dapat markah full sebab dah ada jawapan disediakan cikgu Betul, tinggal betul pilih lah, dan Iman. masukkan cikgu Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika. Selepas ini lebih mencabar. Betul cikgu. Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran pembinaan domestik. Ingat saya waktu saya tengok orang buat rumah tu kan, dengan bobor simen, pasir dan sebagainya. Jadi hari ini kita belajar macam mana nak jawab soalan untuk bahagian B lebih kepada pengiraan. Silap kira tumbang rumah nanti. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Ya Allah, sampai rumah ya. Makanya hari ini kita akan tengok pula bahagian B mengenai pengiraan. Apakah jenis pengiraan yang terdapat dalam pembinaan domestik kertas 1 ni lah. Okey. Bila cerita pasal pengiraan, kebanyakannya pembinaan domestik ini kita perlukan plan. Okey, plan. Pertama tips yang pertama adalah bila kita tengok plan, kita tahu apa yang kita sedang tengok. Okey, plan. Plannya adalah di sini selalunya plan ada nama ruang dan yang paling penting adalah dimensinya. Dimensi. Sama ada dimensi itu dalam mm, dalam sentimeter ataupun dalam meter, murid kena tentukan dulu. Di sinilah ni semua ini dalam mm, yang dalam kurungan ini dalam inci. Tapi kita hari ini kita tumpukan kepada mm itu. Okey. Alright, kita tengok. Apakah soalan? Jangan tengok soalan plan tu kita terus fikir dia pengiraan. Mungkin soalan-soalan tu soalan yang lain. Jangan tertipu dengan soalan tips yang kedua. Tips yang kedua. Dia tanya apa? Lukiskan simbol kelengkapan elektrik kelengkapan elektrik bagi lampu pendaflor berkembar. Macam mana rupa dia? Lampu pendaflor berkembar, itu rupa dia. Ini adalah simbol bagi pendaflor berkembar dan pastikan ini betul terus. Kalau kita tulis lukis yang lain, dia terus salah. Seterusnya adalah kipas siling. Inilah gambar simbol untuk kipas siling, lampu dinding dan juga lampu pendaflor bulat. Ada lampu pendaflor bulat. Kita ada lampu pendaflor kembar pun ada, lampu pendaflor bulat pun ada. Sebenarnya dia ada lagi lampu pendaflor yang lain. Lampu pendaflor tunggal, lampu pendaflor tunggal dinding, banyak lampu pendaflor sebenarnya. Makanya semua simbol itu kita kena ingat dan boleh lukis dengan baik. Seterusnya, apakah soalan yang berkaitan dengan pengiraan tu? Ini baru soalan yang berkaitan dengan pengiraan tu dan kita perlu tengok pelan itu betul. Tipsnya adalah ini adalah mm, ini adalah inci. So inci kita buangkan dulu. Okay, inci dan kaki ini kita nak dia mm. Berdasarkan pelan tersebut, kirakan keluasan keseluruhan lantai. Bermaksud apa? Dia nak suruh kita kira seluruh lantai itu tersebut. Macam mana kita nak kira dia? Okey. Luas adalah panjang darab lebar. Ini semua orang tahu. Panjang darab lebar ini adalah murid kena ingat betul-betul dan tahu yang mana satu panjang, yang mana satu lebar. Dan ni ada luas A pula. Mana datang A ni? Mari kita tengok bahawa untuk pelan ini dia ada banyak ruang, betul? Betul. Murid boleh kira mengikut ruang ruang dapur, ruang bilik 3, bilik 1, tapi mengambil masa yang panjang dan pengiraan yang panjang. Betul Aiman? Betul cikgu. Makanya apa yang murid boleh buat adalah murid boleh analisis pelan ini dan tengok adakah pelan ini boleh dibahagikan kepada berapa untuk meminimumkan pengiraan. Kalau cikgu pengiraan cikgu akan nampak ini merupakan hanya 2 sahaja kotak yang perlu kita kira. Macam mana kotak dia? Ini dia. Satu kotak yang besar yang cikgu panggil A. Dan ini adalah satu kotak kecil yang cikgu panggil B. So untuk itu kita hanya ada 2 ruang atau 2 kotak sahaja yang perlu kita kira. Itu adalah luas A. Makanya luas A, macam mana kita nak cari luas A? Panjang darab lebar. Di manakah panjangnya? Panjangnya daripada sini ke sini. Okey, makanya kita kira 3.963 adalah panjang ini. Tapi ini dalam mm, cikgu tukarkan terus dia kepada meter. Semua ini kita tukarkan kepada meter. Tips yang ketiga, jangan salah menyalin nombor tersebut. Pak nombor dia banyak, salin semua. 1828 kita tukarkan kepada 1.828. Okey, ini adalah panjang ini dah ada, panjang ini dah ada. Panjang ini adalah sama dengan panjang yang hujung sini. Makanya adalah 5.487. Okey, kita darab ya, panjang darab lebar. Kita darab
Ini adalah 3.048 di mana? Di sini. Ya, di sini. Seterusnya 4.267 yang ini dan 3.963 di sini. Tekan kalkulator dengan berhati-hati sebab dia ada nombor yang panjang. Okey, cikgu nasihatkan, cikgu cadangkan, kita buat dulu satu-satu. Yang ini jawapannya adalah 13.714. Macam tu. Dalam kurungan yang kedua ini kita tambahkan semua dapat 11.278. Makanya kita darabkan 2, darab ya dek, akan dapat 154.67 untuk ruang A. Belum habis lagi ya Aiman? Oh, belum. Apa yang tak cukup lagi ni? Ruang B belum kira lagi. Okay. Sebab soalan dia keseluruhan. Keseluruhan. Bukan sebahagian ya. Seterusnya untuk luas B pula, dia kita dah dapat dah panjang dia, lebar dia dah dapat dah sini. Kita tak dapat yang hujung ni kan. Ini belum ada lagi. Makanya macam mana kita nak dapat 5.663 yang ini panjang dia ni. Kita tambahkan dengan 1.828. Kita tambahkan dengan 1.321 yang kecil ni dan tambahkan dengan 5487 sepanjang-panjang ini. Okey, lepas dah dapat tu kita tolak pula dengan panjang sebelah sana, yang ini jumlah yang kita dah kira tadi, iaitu 13.714. Kita tolakkan, kita dapat 1.475 tu mana? Bermaksud panjang ini. Kat sini adalah 14.475. Makanya luas B adalah panjang darab lebar 5.792 darab dengan 1.475 dapat 8.54 Aiman. Itu ruang B. Jangan lupa pula untuk menambahkan kedua-duanya, iaitu jumlah luas adalah luas A tambah luas B. Dan akhirnya untuk jawapan akhir kita dapat 163.21 meter persegi. Susah ke Aiman? Nampak tersusun cikgu sebut tadi satu persatu. Maknanya yang penting, yang pertama sekali bahagi ruang dulu cikgu. Ya, betul. Untuk bahagi ruang Aiman, kita kena faham apa yang kita nampak. Barulah kita boleh bahagikan ruang mana kita nak bahagi. Baik cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, seterusnya untuk bahagian C pula. Satu soalan tu ada 3 bahagian, A, B dan C. A tadi melakar, lepas tu ada bahagian B mengira, dan bahagian C ni dia nak tanya kita 2 jenis kemasan, menguji kita mengenai kemasan lantai. Kemasan lantai tu apa? Kemasan lantai ni apa yang kita pasang di atas lantai? Mungkin sama dengan dinding, mungkin tak sama dengan dinding. Di bilik utama. Di bilik utama kita cadangkan apa? Kita cadangkan ya. Kita cadangkan satu adalah jubin. Jubin yang kita dah pasang di bengkel tu, jubin. Jubin lah benda yang perkara yang agak famous, jubin. Semua orang pakai jubin. Dan yang paling upgrade sikit adalah parket. Parket ni kayu. Kepingan kayu yang kita tampal pada atas lantai untuk estetika. Cantik dia, cantik. Okey, cantik. Soalan pertama adalah soalan lakaran. Soalan dua adalah soalan pengiraan. Dan ketiga adalah 2 jenis kemasan. Seterusnya, untuk soalan pengiraan yang kedua. Ni. Projek membina tembok serta memasang pintu dan tingkap. Kita pernah buat kat bengkel? Memasang tembok dan memasang pintu dan tingkap. Wow. Tips yang seterusnya. Jangan panik tengok soalan. Jangan panik tengok soalan. Ini senang. Kita ingat, kuantiti dan kos ni, kita untuk dapatkan jumlah ni, kita darab sahaja. Kita darab ya. Adik-adik, kita darab, jangan tambah darab. Okey, untuk pintu kita pakai 2 pintu. Satu pintu harga RM280. Sejumlah duit untuk kita beli pintu adalah RM560. Seterusnya bata, kita pakai 1113 bata. Sebiji bata harga RM80. Kita darab sahaja akan dapat RM890, 40 sen. Jangan lupa tulis 40 sen sebab kita tak ada diskaun. Kira 40 sen. 4, dan kita ada tingkap 4. Kita darabkan dapat 720. Dan beg simen, kita ada 8 beg simen. Oh, banyak kita pakai simen. So, RM136. Dan pasir halus, kita pakai 3 ela. Satu ela adalah RM60. Makanya kita darab je, kita tambah semua. Tekan kalkulator dengan baik dan kita akan mendapat jumlahnya adalah RM2,486. Ini adalah kos untuk bahan ya, bahan. Seterusnya, apa yang ditanya dalam soalan ini? Ini kos tetap. Kos tetap. Tadi dah ada bahan, selepas tu dia bagi maklumat tambahan
Dan dia suruh kita kira kos tetap. Okey. Apakah itu kos tetap? Kos tetap itu adalah sewa bangunan dan beli mesin. Sewa bangunan tu kalau kita sewa store ke, dan kita beli mesin yang baru untuk kita buat perkara tersebut lah. Di sini maklumat, sewa bangunan ada, sewa store ni lah sewa bangunan, dan beli mesin. Beli mesin menggaul simen 450, makanya kos tetapnya adalah RM100 tambah 450 akan dapat RM550. Inilah kos tetap. Kos berubah ada banyak. Satu, ni murid, tips yang seterusnya. Murid kena ingat, apakah itu kos berubah? Bahan mentah, dia ada upah, dia ada utility, dia ada overhead. Ada 4 perkara dalam kos berubah. Kita ada bahan mentah tadi yang kita kira tadi, yang kita kira dalam jadual tadi. Ini adalah bahan mentah. Upah kita nampak di sini upah di sini ni 3 orang dengan upah 550 sebulan, so kos upah dia 1,650. Utility itu adalah api dan air. Dan overhead itu adalah pengangkutan 300 maka kita tambah semua akan mendapat RM4,666. Kos tetap ingat, sewa bangunan dia beli mesin. Kos berubahlah 4 perkara ini. Okey, kita tambah semua. Seterusnya, dah ada kos bahan, kos tetap, kos berubah tadi. Dia tanya kita pula kos purata. Apakah itu kos purata? Kos purata itu adalah kos pengeluaran. Kita kena kira dulu kos pengeluaran. Kita perlu kira dulu kos pengeluaran, yang ini kos tetap tambah kos berubah. Aiman, nampak tak pentingnya kita perlu kira kos tetap dan kos berubah tu? Penting cikgu. Sebab kalau kita tak dapat kira, dia tak akan dapat kira kos pengeluaran. Tadi kita dah kira kos tetap kita RM550 dan kos berubah itu adalah RM466. Okey. Makanya kita pun tambah saja dapat RM5,216. Tapi dia nak kos purata, dia bukan nak kos pengeluaran. Betul? Step yang seterusnya barulah kita kira kos purata. Kos purata adalah kos pengeluaran yang kita dah kira atas tadi, bahagi dengan kuantiti produk. Kita buat memasang pintu dan tingkap. Maksudnya produk kita satu je kan? Projek kita satu je. Betul. Okey, bermaksud 5,216 kita bagikan satu, sebab satu projek ini bermaksud kos purata kita adalah 5,216. Untuk pengiraan ini, tips yang keberapa pun cikgu dah tak ingat. Kita mesti mula betul kira daripada awal. Daripada kos tetap, kos berubah tadi, kita dah betul kira semua. Pastikan kira 2-3 kali tak apa. Kira, sebab nanti semua nombor-nombor itu kita akan guna untuk pengiraan yang akan datang. Bila kita salah kira yang awal, kita akan salah kira yang seterusnya. Seterusnya kita kena ingat apakah itu, ini bila nak digunakan. Maklumat tambahan ini bila akan digunakan, masukkan betul, dan tips yang dah banyak kali cikgu cakap, tekan kalkulator dengan betul. Sebab kesalahan kecuaian ni, kalau boleh kita nak elakkan lah, Aiman. Kurang nombor pula cikgu. Ya, Aduh, dah silap pula jawapan je kan. Okey, baik cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran pembinaan domestik. Menarik tadi perkiraan kita, dan sekarang ini kita nak belajar pula bagaimana kita nak melangkah dan nak membuat esei. Apa tipsnya dan apakah petuanya? Silakan cikgu. Terima kasih, Aiman. Banyak tips yang cikgu nak bagi dekat di lakaran dan esei ni, Aiman, ya. Baik. Kita teruskan pula dengan soalan lakaran. Okey, lakaran dia akan bagi satu gambar ikatan bata, tapi kita tengok apakah soalan dia. Jangan tengok gambar terus jawab, ya. Kita tengok apa yang dia soal. Raja menunjukkan tembok bata. Tembok bata. Namakan jenis ikatan bata tersebut. Sebagai pelajar pembinaan, murid pembinaan, kita tengok sahaja jenis ikatan bata, kita dah tahu apakah nama ikatan tersebut. Dan untuk tembok bata ini,
Jawapannya adalah ikatan Flemish. Kenapa nama ikatan Flemish? Senang. Sebab dalam satu lapisan ni, kita panggil dia lapisan satu, dia ada campuran antara sisi kepala dan sisi kepala semula dan sisi. Maka bila ada campuran sisi kepala itu namanya adalah Flemish. Perlu cikgu ingatkan bahawa kita ada lagi nama ikatan dia sisi bata, ikatan Inggeris dan ikatan kepala bata. Dan bentuk dia berbeza-beza ya Aiman ya. Ya cikgu. Saya harap murid-murid dan rumah dah tahulah nak membezakan antara jenis-jenis ikatan bata ni. Seterusnya, lakarkan pandangan pelan. Ni dia punya keyword ni. Pandangan pelan, lapisan pertama tembok bata tersebut. Pandangan pelan maksudnya pandangan daripada atas ya. Pandangan daripada atas, bukan daripada hadapan, daripada atas. Makanya pandangan pelan lapisan pertama. Ini lapisan pertama. Macam mana kita nak lukis mula-mula? Mula-mula kita nak lukis ni adalah sini. Daripada atas ya. Daripada atas kita lukis kita lukis yang pertama dulu. Itu adalah pandangan macam ni. Lepas tu yang cikgu kata sisi tadi, sini pandangan depan ni adalah sisi bata tu. Lepas tu seterusnya adalah kepala bata. Kepala bata. Seterusnya adalah sisi. Ikut lukisan tu kalau dia ada 4 biji bata lah. Sepatutnya adalah kepala dan ini adalah sisi. Cukup ke bata kita? Mari kita kira. Sisi 1 2 3. 1, 2, 3 dan kepala ada 2. 1, 2. Bagi murid yang keliru nak nampak, kita kan tak bengkel kita bata bulat-bulat tu, bengkel tu ada lubang-lubang kan. So kita boleh lukis juga lubang tu untuk elakkan. Supaya lubang 3. Maksudnya murid tahu yang bata tu dilihat daripada atas. Begitu. Ni lubang dia macam gini. Tapi tak nak lukis pun tak apa. Okey, begitu. Maksudnya lakaran pandangan pelan lapisan pertama tembok bata ini adalah lakaran pandangan pelan lapisan pertama murid. Tipsnya adalah berapa bilangan bata pada lukisan, sila ikut dia. Jangan lebih, jangan kurang. Okey. Ini adalah pandangan pelan lapisan pertama tembok bata ikatan Flemish. Kita cek betul tak Flemish? Betul. Sebab dia ada gabungan sisi dan kepala. Sisi dan kepala. Macam itu. Seterusnya pula, Aiman. Ya cikgu. Dia suruh pula kita lukis pandangan pelan juga lapisan kedua. Lapisan kedua tembok bata. Tadi kita dah lukis lapisan pertama, makanya dia suruh kita lukis pula lapisan kedua. Lapisan kedua. Mula-mula kita tengok ada kepala. Lapisan kedua yang ini kan? Ni ada kepala ya, iaitu. Lepas tu ada bata yang di lorik tu. Apa benda bata lorik tu nanti cikgu cakap. Cikgu bagi tahu. Lepas tu kita ada sisi bata. Okey, sisi bata. Seterusnya kita ada kepala bata. Seterusnya kita ada sisi bata lagi. Okey, lepas tu ni dah. Ni siap. Okey, ini pula. Lepas tu kita ada satu bata yang dilorikkan itu. Okey. Lepas tu last sekali kita ada satu bata kepala. Sebab dia lorik, kita pun lorik jugalah. Ni lorik. Ini kita panggil dia bata potong. Okay? Bata yang telah dipotong. Sebab itulah kita lorikkan. Kalau pelajar atau murid confuse, keliru, kita buat 1, 2 ni. Supaya kita nampak. Nanti padam semula pun tak apa ya. Maksudnya murid tahu bahawa bata ini kita nampak daripada atas. So kita cek semula. Betul tak? Ada kepala, ada penutup, ada sisi, ada kepala, ada sisi, ada bata lorik dan juga bata kepala. Betul. Jangan lebih, jangan kurang. Tips yang seterusnya Aiman, sila pakai pembaris. Pakai pembaris. Sila pakai pembaris. Okay? Sila pakai pembaris. Boleh cikgu bagi tips lagi tak? Boleh. Kalau cikgu. yang ini bata kita bentuk macam gini kan? Boleh tak kalau cikgu nak awak buat sini adalah 2 cm, sini yang sini adalah 1 cm. Senang macam tu. Okay? Dia nampak lebih kemas dan murid akan lebih senang untuk menanda lah. Maka dia tak confuse. Dekat sisi ni, murid buatlah 2 cm. Untuk kepala ini, murid buatlah 1 cm. Macam tu. Ini adalah pandangan pelan lapisan kedua tembok bata. Okey, lepas dia tanya soalan lakaran, dia tanya pula soalan bonus ini.
Apakah bata potong yang digunakan? Seperti yang cikgu cakap tadi, bata potong itu kita buat, dilakarkan, dia lorekkan, dia colourkan. Apakah nama bata potong itu? Bata potong tu kalau cikgu nak lukis, bentuk dia macam gini tau. Dekat bengkel kita, macam tu. Dia belah tengah. Dia satu biji macam ni kan. Okey, so kita belah tengah dia satu. So dapat satu lah separuh ini. Apakah nama bata potong ini? Bata potong ini adalah namanya adalah bata penutup 1/2. Batu penutup 1/2. Jangan lupa perkataan 1/2 ya, sebab kita ada jenis bata penutup yang banyak. Kita belajarlah batu penutup 1/2. Ini adalah soalan lakaran dan soalan-soalan tembok, ikatan dan berkaitan dengannya lah, Aiman. Ya, cikgu. Seterusnya kita pergi pula kepada soalan esei. Dia punya tips yang seterusnya, jangan panik tengok soalan. Jangan panik tengok soalan ya. Kerana kebanyakan boleh cikgu katakan bahawa soalan esei ini adalah soalan yang berkaitan dengan apa amali yang telah kita buat dalam bengkel. Percaya atau tidak, murid kita hebat. Dia telah berjaya memasang jubin dinding di bengkel. Wow. Dia pasang. So sebenarnya murid kita hebat. dia tahu apa dia dah buat. Okey, kita ingat. Tengok soalan, apa yang dia nak tanya? Nyatakan 2 bahan. Apakah tipsnya? Ada 2 bahan, 2 bahan. Bahan yang pertama semestinya adalah jubin. Sebab kita nak pasang jubin. Bahan yang pertama adalah jubin. Bahan yang kedua adalah simen. Okey, tips yang kedua dan seterusnya adalah bezakan antara bahan dan alatan. Bezakan antara bahan dan alatan. Alatan itu lain, bahan itu adalah lain. Alatan tu banyak sudip, macam penyodok, macam baldi, itu alatan. Ini soalan yang murid tahu, tapi jangan terkeliru. Okey. Okey, seterusnya 2 bahan, jubin dan juga simen. Seterusnya, terangkan langkah kerja bagi memasang jubin tersebut. Seterusnya jangan panik. Kita cuba ingat apa yang kita dah buat kat bengkel dulu. Apa yang kita dah buat. Pertamanya adalah kita sediakan alatan dan bahan seperti biasa. Bahan apa yang kita nak guna, alatan apa yang kita nak guna, kita dah tahu. Kita ingat apa yang kita buat. Pertama kali cikgu suruh sediakan alatan, bahan. So kita tahu. Nombor 2 adalah rendamkan jubin. Jubin tu kita rendamkan supaya dia tidak menyerap air terlalu banyak daripada simen atau mortar dan nanti dia tak tertanggal. Sebab kalau jubin lantai okey, tapi kalau dinding dia mudah untuk tercabut, Aiman kan? Betul, cikgu. So kita kena rendamkan jubin. Seterusnya bersihkan permukaan dinding yang hendak dipasang itu. Dinding yang kita nak pasang tu kita kena bersihkan. Kita tak boleh ada macam cat ke yang boleh menggelupas. Itu akan menyebabkan kita punya jubin tercabut. Bersihkan permukaan. Bersihkan menggunakan apa? Berus ke, menggunakan kikir ke, apa-apalah jenis alatan pembersihan. Seterusnya, kita rancang tanda kerja di dinding. Rancang tanda kerja tu bermaksud kita tahu kita nak mula di mana pasang. Kalau dinding tu besar, nak start kat mana tu, kita kena rancang tanda. Satu lagi, rancang tanda tu bertujuan untuk dia tak sengit. Nanti dah sengit, kita tak boleh buka balik jubin tu. Okay. So, rancang tanda kerja di dinding. Seterusnya, kita bancuh mortar. Mortar yang kita gunakan di sini adalah mortar simen ataupun mortar kapur. Di bengkel kita guna mortar kapur, di tempat biasa kita guna mortar simen. Tapi mencukupi hanya dengan menulis membancuh mortar. Apa-apa jenis mortar yang bersesuaian dengan tempat kerja. Selepas kita bancuh mortar, kita buat apa? Kita letakkan mortar tu sama ada di dinding ataupun di belakang jubin. Kalau dekat gambar ni, dia letak dekat dinding kan? Betul. Mortar tu. Tapi boleh juga kita letakkan mortar di belakang jubin dan kita melekatkan jubin tersebut di dinding. Pun boleh. Sebab tu cikgu buat perkataan atau. Boleh letakkan mortar di dinding ataupun di belakang jubin. Seterusnya, barulah kita melekatkan jubin di dinding. Okey, dia punya tips seterusnya, Aiman, adalah Ya, cikgu. perkataan pertama kita mesti mulakan dengan kata kerja. Sediakan, rendamkan, bersihkan, rancang tanda kerja. Ni adalah kata kerja. Membancuh mortar, meletakkan, melekatkan. Macam tu. Dan dia punya kerja hendaklah berturutan. Tak.
tak yang dulu didahulukan, yang kemudian kita kemudiankan. Okey. Macam tu, Aiman. Okey cikgu. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat dalam kita menyelesaikan masalah-masalah ni. Yang penting ikut urutan, jangan langkau, okey. Ya. Dan mungkin cikgu ada sedikit kata-kata nasihat kepada murid-murid kita di rumah sana agar tidak melakukan kesilapan yang mudah ketika mana menjawab soalan. Silakan cikgu. Soalan esei, perkara yang pertama cikgu ingatkan adalah murid-murid sila bezakan antara alatan dan bahan. Dan jawab soalan. Kalau dia tanya soalan tu berkaitan dengan bilangan, nama, bagi jawapan yang betul-betul tepat. Tak perlu panjang-panjang, bagi dia isi satu jawab. Satu lagi yang cikgu selalu ingatkan adalah jangan panik tengok soalan. Selalunya murid bila tengok macam gambar tu macam menakutkan, perkara macam dia jarang tengok, dia tak nak jawab. Sebenarnya perkara itu adalah biasa kita buat. Contohnya ni masang jubin. Kalau kita tengok jubin tu pecah, samanya cara kerjanya memasang jubin juga. Makanya apa yang saya ingatkan adalah murid-murid jangan panik tengok jawab soalan. Dan macam mana tak nak panik tengok soalan? Mulalah kita sama-sama mengulang kaji pelajaran bersama-sama. Ya, kalau betul. untuk pengiraan pula macam mana cikgu? Ada nasihat atau pesanan tak untuk pengiraan ni? Ya, pengiraan pertama yang cikgu selalu cakap adalah penukaran unit jangan salah. MM ke meter, tekan kalkulator betul, dan daripada kalkulator tulis ke kertas, jangan salah salin. Ya, Okey, baik ya. cikgu, terima kasih kita cakap dengan cikgu. Seronok kita belajar mata pelajaran pada hari ini kan, dan macam manalah rupanya murid-murid kita tu pasang jubin dekat sekolah tu cikgu Cantik. Cantik cikgu Cantik. Masya-Allah. Baiklah, terima kasih kepada para penonton kita yang terus setia bersama dengan kita di Sukses SPM 2022 Pencetak. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.